Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bis-sihhati wal 'afiyah insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan juga kehendaknya dapat lagi kita meneruskan ibadah puasa pada tahun ini. Baiklah murid-murid, hari ini dah hari keberapa kita berpuasa? Ingat tak? Hari ini merupakan hari yang ke-24 Ramadan. Alhamdulillah, Ustazah ucapkan tahniah juga kepada murid-murid yang dapat meneruskan ibadah puasa sehingga ke hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini Ustazah akan kongsikan sedikit tazkirah yang bertajuk Bulan Ramadan, Bulan Tarbiyah. Baiklah murid-murid, bulan Ramadan atau dikenali dengan nama lain bulan Tarbiyah atau bulan ibadah. Mengapa bulan Ramadan ini menjadi sebuah bulan yang teristimewa? Ini kerana bulan Ramadan diibaratkan sebuah institusi pendidikan yang mendidik umatnya mengenal erti kesabaran, berdisiplin dan juga kejujuran. Pada masa yang sama, amalan puasa ini juga sebenarnya merangsang pembentukan sel-sel otak. Kesan dia apa? Kesannya, ia akan menambah kemahiran diri untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Wah, menarik kan? Okey, selalu dengan berpuasa akan merangsang pembentukan spiritual diri yang lebih positif. Antaranya yang pertama ialah kesabaran. Okey, Ramadan menjadi bulan tarbiyah dalam mendidik umat untuk memahami erti kesabaran secara praktikal, di mana kesabaran menahan diri daripada makan dan minum. Apabila tubuh badan kita tidak menerima makanan, maka tubuh badan kita akan jadi lemah. Okey, jadi di sini kita diuji untuk memahami erti kesabaran. Bagaimana dengan orang yang kurang berkemampuan di luar sana yang tidak mendapat rezeki seperti yang kita selalu miliki? Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Surah Ali Imran ayat 200. Okey, yang kedua, memupuk sifat mahmudah. Hikmah berpuasa di bulan Ramadan juga adalah bertujuan untuk menanam sifat mahmudah, iaitu sifat yang baiklah dalam diri kita, di mana dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tapi bukan setakat itu saja, ibadah puasa juga bertujuan untuk menahan umatnya daripada melakukan perbuatan yang tidak baik dan sia-sia. Yang ketiga, puasa mendidik diri untuk kita menjadi lebih berdisiplin. Okey, sebagai contoh,
Sebagai umat Islam, kita perlu bangun di awal pagi untuk bersahur. Okey, kalau sebelum ni kita bangun dah nak dekat azan subuh kan. Okey, tapi dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk bangun awal, untuk bersahur. Selain itu, membaca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Okey, secara tidak langsung ia akan mendidik diri kita untuk menjadi seorang yang berdisiplin dalam melaksanakan amalan yang dituntut di dalam agama Islam. Okey, yang keempat, membantu orang yang memerlukan, di mana menginfakkan harta juga mendidik diri menjadi positif, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan pihak dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang yang rugi. Suratul Munafiqun ayat 9. Okey, bulan Ramadan juga sinonim sebagai bulan tarbiyah, bertujuan untuk memotivasikan diri ke arah yang lebih baik untuk mendidik diri kita menjadi orang yang positif. Yang mana di akhir Ramadan, umat Islam juga wajib menunaikan zakat. Zakat ini bukan sesuatu yang membebankan, tapi ia sebahagian daripada penyucian harta kita. Zakat itu akan diberikan kepada umat Islam yang memerlukan. Ia juga berdasarkan sebuah hadis Al-Bukhari yang berbunyi, bukanlah seorang yang beriman itu yang merasa kenyang sementara tetangganya kelaparan. Okey murid-murid, yang kelima, baik untuk kesihatan. Bulan puasa, bulan Ramadan ni dianggap sebagai bulan tarbiyah kerana ia adalah baik untuk kesihatan diri kita. Selain kita berpuasa memberi banyak faedah dari segi faktor kesihatan, berdasarkan kajian dari pengkaji, dia menyatakan bahawa jika anda telah menghabiskan banyak masa untuk melakukan senaman, salah satu cara mendapatkan keputusan yang baik dalam usaha anda adalah melalui berpuasa. Okey, jadi selain itu, otak kita juga mendapat banyak manfaat apabila berpuasa. Salah satu kajian juga membuktikan yang puasa dapat mengurangkan kesan negatif kepada pesakit yang mengalami kecederaan yang sederhana di bahagian otak. Okey, di mana puasa merangsang penghasilan hormon yang dipanggil sebagai endorfin. Hormon ini dia memberi kedamaian minda, dan mencegah dari serangan penyakit mental. Selain itu, puasa juga membantu proses tidur dan menjadikan mereka lebih produktif. Hebat kan bulan Ramadan? Okey, ganjaran yang berlipat kali ganda. Okey, yang ni semua murid-murid tahulah. Amalan yang ibadat yang dilakukan pada bulan Ramadan dijanjikan dengan pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat menggalakkan umatnya untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat amal kebajikan, bangun di tengah malam dan sebagainya. Selain itu, memberi makan kepada seseorang yang berpuasa. Maka, ganjarannya apa? Ganjarannya sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi ibadah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia memperoleh pahala sebesar pahala orang yang berpuasa.
tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan amalan-amalan sunat yang dikerjakan bulan Ramadan pun pahalanya dianggap sama dengan mengerjakan amalan yang wajib. Okey, yang ni hadis daripada Bahaiki dan Ibnu Huzaimah. Terakhir, yang ketujuh, membaca Al-Quran. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan sewajarnya kita jadikan satu momentum untuk kita semakin rapat, semakin akrab dengan Al-Quran. Macam mana caranya? Iaitu dengan selalu membaca Al-Quran. Kerana dengan membaca Al-Quran, seseorang akan mendapat keutamaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW juga ada bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Okey, yang ni hadis daripada riwayat Muslim. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Jadi rugilah kalau orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan ini keluarnya dengan tangan kosong, tanpa bawa apa-apa keampunan dari Allah. Kerana mereka sekadar apa? Sekadar menahan lapar dan dahaga saja. Oleh itu, jadilah bulan Ramadan sebagai bulan memperbaiki diri dan menjadikan diri kita lebih positif dalam setiap perjalanan hidup yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu saja perkongsian daripada Ustazah tentang bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri Ustazah sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ilal liqa'.